من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni insya-Allah kita sambung ayat surah Az-Zariyat. Masuk kepada ayat yang ke-25 24. Jadi boleh tengok dekat skrin lah. Saya mungkin tak ada di sini, jadi kita tak teruskan terjemahan. Lihat pada skrin tu. Baik, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Jadi kita terjemah satu-satu jangan terikat dengan terjemahan yang mafhum kat sini. Jadi hal maknanya apa? Adakah? Isim ini huruf istifham Hal ni sejenis bukan isim harfu istifham, kata tanya. Apakah? Ataka. Ata ni dia dua kalimah. Satu ata fi'il amal, ata saja. Ata fi'il amal, fi'il madi telah datang oleh ia. Telah sampai oleh ia. Ata tu maknanya telah sampai lah, maksudnya berita, kisah lah, cerita. Telah datang oleh ia kepada engkau. Maksudnya telah datang oleh ia kepada engkau. Ka tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab dia kat sini Nabi Muhammad lah. Tanya, adakah telah datang oleh ia kepada engkau? Apa yang datang? Hadisu ni apa? Hadis lah, cerita, khabar, kisah. Hadis ni makna lain dia khabar ataupun kisah. Jadi kita boleh tambah apa? Oleh kisah lah, oleh cerita. Jadi hadis tu dia punya fa'il kat situ. Hadis tu fa'il kepada telah datang oleh ia tu. Ia tu rujuk pada hadis tu lah. Cerita pasal apa? Kisah pasal apa? Dhaifi ni tentang tetamu. Cerita tentang tetamu. Dhaifi maknanya tetamu. Jadi kalau kita kalau kita pergi Mekah kita kalau pergi umrah kita boleh sebut apa? Duyufur Rahman kan? Duyuf tu jamak kepada dhaif. Jamak dhaifi duyuf. Jadi kalau kita tengok kat situ hadis tu hadisu dhaifi dari bawah. Jadi ni mudhaf kan? Ni mudhafun ilaih dia lah. Rasa dia. Jadi kisah tentang tetamu, kemudian Ibrahim pada atas. Ni juga dia sebenarnya mudhafun ilaih juga mudhafun ilaih kepada yang ni.
Dhaifi ni juga mudhaf juga. Jadi kisah tentang tetamu bagi Ibrahim. Dekah. Jadi itu makna dia. Al-mukramina. Al-mukramina. Macam mana nak terjemah al-mukramina? Yang tengok yang di yang dimuliakan ni maknanya di. Ada pendapat lah yang dimuliakan ni maksudnya siapa? Nabi Ibrahim muliakan dia, tetamu ni, ataupun juga maksudnya Allah muliakan tetamu ni. Kan? Macam dalam surah lain Allah kata mutahharun, malaikat yang disucikan. Jadi para malaikat. Jadi maksudnya Allah muliakan tetamunya juga dan juga Nabi Ibrahim. Jadi kalau macam tafsir ni dia ada banyak-banyak pendapat. Dia itu khilaf tapi saling berfaedah. Dia tak boleh pilih dia tak payah pilih salah satu, dia boleh pilih dua-dua untuk melengkap makna. Tanawwu' nama dia. Tanawwu' dia jadi pelbagai faedah. Dia menambah faedah. Macam bab fiqh ni kan, khilaf juga. Ni pendapat ni. Tak boleh pakai dua-dua pula kan. Kena ambil mana yang paling rajih. Tapi kalau dalam tafsir ni ada pendapat dia nama dia Tanawwu'. Tanawwu' ni maknanya apa? Kepelbagaian, variasi, pelbagai faedah. Kita boleh ambil dia macam-macam faedah. Jadi kalau kata ini Allah yang muliakan malaikat, memang betul pun. Juga Ibrahim muliakan dia pun betul juga. Faham tu mukramun. Mukramin yang dimuliakan. Ustaz, Dhaifi itu mudhaf kepada Ibrahim. Jadi ini Allah bertanya kepada Nabi. Hal ataka, adakah telah datang oleh ia? Cuba terjemahkan. Hal adakah ata telah datang oleh ia kepada engkau. Hadisu oleh kisah Dhaifi tentang tetamu Ibrahim bagi Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan. Akan Ibrahim akan. Bukan. Dia ni majrur. Kenapa Nabi Ibrahim tak baris bawah? Mudhaf ilaih mesti baris bawah kan? Macam ni lah. Ni mudhaf ilaih kan kepada dia. Baris bawah tak? Mudhaf ilaih memang kena baris bawah. Contoh bismillah. Kan? Bismi. Ini baris bawah pasal huruf jar. Ni majrur huruf jar. Allah ni baris apa? Dengan nama bagi. Allah baris bawah. Sebab apa? Allah ni mudhafun ilaih. Jadi hukum mudhafun ilaih mesti baris bawah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ni mudhafun ilaih tapi tak baris bawah? Sebab nama khas. Ni pun nama khas. Muhammad Rasul bukan nama khas, hampir tepat lain sikit. Nama khas ada banyak jenis. Sebab dia nama bukan Arab. Non Arab, ajam. Nama bukan Arab. Untuk nama Arab dia baris bawah. Contohnya nama Nabi Hud. Kan? Hud ni dia boleh baris bawah. Hudin, ada Hudin, Syuaib. Ada empat orang Nabi ni boleh baris bawah. Contoh nama Nabi Muhammad, orang Arab kan, boleh baris bawah. Musa tak ada. Tu ajam.
dihukum ke ajam ya. Ha. Jadi bukan Arab ya. Jadi ajam lah, selain Arab. Jawi je. Jadi Nabi Ibrahim ni maknanya orang Arab ke bukan? Bukan. Orang salah sangka ingat Nabi Ibrahim orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Faham? Dia asal mana? Iraq. Yahudi tak wujud lagi masa Nabi Ibrahim. Yahudi tu nama cucu Nabi Ibrahim. Anak cucu dia. Tapi dia orang claim lah moyang kami Nabi Ibrahim. Tapi Allah bantah, disclaimer kepada dia orang lah dalam Quran. Kalau nafikan hak tu. Nabi Ibrahim ni orang Parsi, orang Parsi. Kan? Peristiwa ni kat Babylon ni, dekat yang kena dibakar tu. Ayah dia tu Azar. Dia daripada situ asal dia. Kemudian baru dia pergi ke Palestin. Inni muhajirun ila Rabbi. Lepas peristiwa dibakar, dia pun keluar. Dia pun berhijrah kepada Allah kan. Dia pergi. Babylon tu bukan sebelah Iraq kan? Babylon tu bukan sebelah Iraq. Iraq lah, Iraq. Parsi. Parsi sebelah ini. Area tu lah, area masa tu luas. Dia kita anggap dulu peta Arab ni kan, Hijaz kan. Hijaz, Laut Merah. Kan? Lepas tu ada Laut Parsi. Bawah Laut Hindi kan. Gulf Parsi tu kan, Persian Gulf tu sini. Atas Syam. Atas tu Syam. Kemudian di utara Syam, di bawah Yaman, di timur Parsi lah. Kan? Kemudian di barat Mesir, Afrika semua. Seberang Laut Merah. Kalau kita tengok map dia gitulah. Masa tu tak ada lagi apa Rom kan? Masa Nabi belum lah. Belum. Tak ada lah lagi. Lepas tapi lama juga. Dia adalah raja-raja dia dan sebagainya. Siapakah raja yang dengan zaman Nabi Ibrahim tu kan? Namrus dia kata, Nimros. Dan kemudian dia berhijrah ke nama dia Kanaan, nama tak tanah tu. Itu nama dia Palestin tu. Baitul Maqdis tu. Setelah tu barulah dia bersama dengan Lut kan. Nabi Lut pergi kat atas sikit Sodom tu. Tempat. Kemudian Nabi Ibrahim pernah juga berhijrah ke Mesir. Demikianlah. Nabi Ismail. Jadi kalau kita tengok Nabi Ibrahim ni disebut Abu Ibrahim. Abul Anbiya. Dia punya kunyah dia Abu Anbiya. Bapa para nabi. Kita tengok dalam Quran, kita tengok dalam surah 57 ayat 26. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun.
Dan benar-benar kami telah utuskan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni juga ada gelaran dia apa? Bapa keturunan manusia jugalah, yang turun dari kapal, kan? Keturunan manusia. Nabi Nuh atas lagi lah. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi kalau tengok Nabi Nuh ni, kalau tengok dalam surah, yang ni tadi Nabi Ibrahim lah. Surah apa tadi? 57 ayat 26. Nabi Nuh ni surah 17. Ayat awal-awal tu. Sekejap, tu Zurriyati ayat 3, 17 ayat 3. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Tu Nabi Nuh. Ayat 3. Semua keturunan manusia yang ada hari ini adalah keturunan yang kami bawa bersama Nabi Nuh dalam kapal. Kita ni lah. Selain tu semua dah lemah, tak ada dah. Jadi daripada Nabi Nuh keluar ada 3 orang kan. Yang utama dia punya anak dia, 3 orang lelaki anak dia. Saya tak ingat nama dia. Siapa nama dia? Lagi? Yafis kan? Yafis lagi? Satu? Siapa ingat? Wat. Bukan Wat. Siapa tahu? Saya pun lupa. Tapi bukan Wat. Sam, Yafis lagi siapa? Satu lagi. 3 orang tu kan? Dan manakala daripada keturunan ni muncul Nabi Ibrahim. Jadi nasab di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh ni ada. Ulama dia buat banyak, ada 40, 20. Tapi yang itu semuanya khilaf, tak sahih lah. Tapi nasab daripada, dan juga ada 3 nasab. Nasab daripada Nabi Ibrahim sampai keturunan Nabi Muhammad pun ada Adnan. Itu pun tak sahih juga. Nasab daripada Adnan tu sampai Nabi Muhammad, itulah yang sahih. Yang 20 yang kita pernah buat dulu, ingat? Dah hafal dah? Belum. Yang tu yang saya, yang lain tu banyak tapi tak perlu diberatkan untuk hafal lah, sebab itu khilaf banyak sangat. Okey. Baik, balik pada surah tadi. Jadi Nabi Ibrahim tadi, surah 57 ayat 26. Dan benar-benar kami telah utuskan Nabi Nuh. Ini tadilah keturunan yang atas kapal tu, peristiwa banjir besar. Ada hanya berapa orang saja yang ada kapal tu, yang semuanya adalah orang beriman lah tinggal. Kemudian daripada itu ada lahir keturunan zuriat manusia seterusnya. Lalu berlakulah kembali kesyirikan dan sebagainya juga. Daripada asalnya beriman tadi semua. Begitulah keadaan dia. Jadi Allah utuskan Nabi Nuh. Sebab itu antara ulama pendapat Nabi Nuh adalah rasul pertama. Sebab Allah guna perkataan arsalna. Tapi Nabi Ibrahim adalah nabi. Kenapa? Sebelum zaman Nabi Nuh kan, tak ada rasul pembawa risalah. Rasul ni pembawa risalah ni berbeza sikit dengan nabi, tak sama. Rasul tak sama dengan nabi. Tapi syarat nak jadi rasul mesti nabi dulu. Tak ada pula orang tu dia bukan nabi tapi tiba-tiba jadi rasul, tak ada. Rasul belum tentu nabi belum tentu rasul, tapi semua rasul pastilah nabi. Tu kena faham lah. Jadi apa tugas rasul? Rasul ni tugas dia satu je. Apa dia? Menyampaikan apa? Risalah apa? Bila sebut sampai risalah maknanya apa? Bila sebut sampai risalah, surat lah, postman kan, perlu sampaikan, maknanya apa? Perhubungan telah terputus. Maklumat dah tak dapat. Maklumat yang original dah tak sampai. Ketika itu Allah utuskan rasul. Faham? Sebab itulah Allah kata dalam surah 16 ayat 36, apa dia? Walaqad ba'asna fi kullu. Cuba tengok surah 16 ayat 36. Fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawud kan. Itu tugas utama dia. Ini maksud dia, risalah tauhid telah
Terus bila berlaku syirik. Jadi syirik pertama yang berlaku zaman Nabi Nuh. Sebelum tu ada tak? Ada pembunuhan ada berlaku kan? Tapi manusia kenal lagi, tauhid lagi kat Allah. Tapi bunuh sama itu dosa besar dia. Tapi belum berlaku syirik, penyembahan kepada makhluk belum. Berlaku zaman Nabi Nuh. Maknanya apa? Dah rosak langsung hubungan dengan Tuhan. Sebab itu Allah kata dalam ayat ni, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Membawa risalah tauhid. Sebab ini hak yang paling penting untuk dijaga. Ni sikit kita ambil part ni lah. Ani budullah wajtanibut tauhid. Inilah seruan Rasul. Sebab tu para Rasul ni bila diutus dia tak sama macam Nabi. Dia wajib sampaikan risalah dia kepada dan memang dia kena bermati-matian lah. Okey. Balik pada surah tadi. Surah 57. Ayat. Jadi kita ambil poin tadi apa? Tugas Rasul buat apa? Menyampaikan risalah tauhid. Tugas para Rasul menyampaikan tauhid. Surah 16 36. Okey, surah 57 ayat 26 balik. Jadi Allah utuskan Nabi Nuh sebagai rasul dan Allah utuskan juga Nabi Ibrahim sebagai rasul juga, rasul. Dan waja'alna fi dzurriyyatihi, dan Allah jadikan daripada zuriat kedua-dua ini, Nabi Nuh moyang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim ini yang mana yang terdekat. Kenapa Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya? Sebab dia dekat, anak-anak cucu dia yang dekat dengan dia yang jadi nabi banyak. Jadi waja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah, dan kami jadikan daripada zuriat keduanya adalah ada pangkat nabi. Daripada keturunan ini dan banyak nabi. Wal kitab. Ya betul lah. Nabi Ibrahim ada berapa anak? Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Isteri dulu, baru anak kan? Dua. Satu nama dia Sarah, kemudian Hajar kan? Hajar. Jadi Nabi Ibrahim tadi dekat mana dia? Kita kata dia Iraq lah. Ni nak tahu tempat ni. Sarah kat mana? Ni ada pendapat ni. Ada yang kata Sarah ni bersama dengan Iraq juga daripada Nabi Ibrahim, sama-sama masa tu. Tapi dalam Quran dia tersebut ketika Nabi Ibrahim hijrah dia seorang-seorang aja. Sebab tu ada pendapat tak Sarah ni dia ada yang anggap daripada Haran, Turki, atas sikit. Selepas Nabi hijrah tu dia jumpa dengan Sarah, dia kahwin dengan Sarah. Sarah ikut dia. Sarah ni satu-satunya juga perempuan yang beriman yang ikut dia. Tak ada orang lain yang beriman melainkan dia orang je masa tu. Jadi antaranya pendapat dia Turki lah asal dia. Nama dulu bukan Turki kot, apa tak tahu. Haran. Haran. Sarah ni daripada Haran. Kemudian dapat setelah tu Nabi Ibrahim dengan Sarah ni pergi berhijrah lepas peristiwa di Iraq. Lepas tu mereka berhijrah pergi mana? Tinggal dekat Palestin lah. Nama dia Kanaan, bumi itulah di Palestin. Setelah tu dia kena berhijrah lagi, dia keluar daripada Palestin pergi mana pula? Mesir. Ni dia jumpa siapa? Dapat dia balik, dia bawa Hajar dari Mesir. Mesir. Ada tak Arab masa ni? Tak ada Arab. Orang ingat Arab lah, tak ada Arab. Kemudian jadi siapa dapat anak dulu? Selepas dia peristiwa ni, mereka pun kembali kat dia punya pusat utama. Pusat utama apa? Palestin lah. Kan? Palestin lah, kedua-dua balik lah, sini balik. Kan? Kemudian Hajar dapat siapa? Ismail. Ismail. Selang dalam 10 tahun atau 8 tahun macam tu. Lebih kurang 10 tahun. Kita anggap 10 tahun lah. Sarah dapat? Ishak. Apa ejek dia? Ishak kan? Kemudian
Ismail ni kita kena dapat ni peristiwa apa dia? Kena hijrah lagi tak Nabi Ibrahim? Kena bawa ke mana? Satu tanah, satu tempat. Surah apa? Yang tak ada apa-apa. Surah 14. Ayat 41. Anjir ayat bukan. Ayat 37. 14 ayat 3 tu 7. Ni pengenalan dengan Nabi Ibrahim dulu ni dan keturunan dia. Tengok apa kata Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ketika Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ni ke tanah ni, umur dia agak-agak berapa? 60 ke? 50? 40? Ketika dapat anak Ishak umur berapa? 80 lebih kan? 80 atau 90. Maknanya kalau kita tengok umur dia antara ni 10 tahun lebih kurang, maknanya pun tua tak lanjut tak? Tua dah lah dia bawa. Umur dia lebih 70 lah. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan keturunanku ini masukkan apa? Nabi Ismail ni ke tempat yang tidak ada tanaman langsung, tapi dia dekat dengan siapa? Baitikal Muharram, tanah engkau, rumah, iaitu Kaabah. Rabbana liyuqimus solah, wahai Tuhan kami, tujuannya supaya apa? Mereka ni menegakkan solat. Diharapkan supaya di sini nanti akan jadi pusat semuanya orang mentauhidkan Allah di situ. Itu maksud dia. Faj'al af'idatam minan nasi, jadikanlah juga rasa masukkan dalam hati rasa cinta untuk pergi ke sana tempat ni. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan rezekikanlah penduduk di sini daripada pelbagai jenis buah supaya mereka bersyukur. Jadi ini kisah Nabi Ibrahim bawa kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ni orang keturunan apa? Dengan Iraq lah. Bukan orang Arab. Nabi Ismail. Nama dia ni sebab itu kalau dia letak daripada bawah ni nama Ajam. Kalau ada min huruf jar, boleh tak min Ismaili? Tak boleh. Min Ismail la. Dia bukan orang Arab. Tapi kenapa dia sinonim dengan Arab? Jadi dia kahwin dengan orang Arab, nama daripada Jurhum disebut. Jurhum. Jurhum ni juga dia daripada Yaman. Jurhum ni daripada Yaman. Mereka ni daripada Yaman, orang Arab. Orang Arab ni ada berapa jenis? Orang Arab kategori Jadi pertama nama dia Arab Ba'idah. Alba apa aja dia?
Al-Ba'idah. Ba'idah ni Arab kuno. Arab yang dah pupus. Dah tak ada dah Arab ni. Ba'idah ni dah tak ada dah. Dan Allah sebut dalam Quran, yang kita tahu dua je dalam Quran. Samud dengan Ad. Tu orang Arab. Kaum Ad dan kaum Samud tu Arab kuno. Yang dah tak ada generasi langsung Arab tu. Dan Arab tu dah tak ada sebab apa? Kalau ada lagi, nanya juga kita. Nanya juga kita dah lah kecil-kecil. Itu besar. Wa iza batastum jabbarin. Dalam Al-Quran Allah kata, bila mereka bantai orang, bantai cukup-cukup sebab dia besar, dia boleh pahat bukit tu. Faham? Dia tak payah timbun batu nak buat bangunan. Kita kena ambil batu kecil-kecil timbun jadi bangunan tinggi. Dia tak payah. Tinggi dia siap pahat je, siap rumah dia terus. Itu kaum Ad dulu lah. Jadi dia ni pembuli kaum lain. Kenal? Faham? Pembuli orang lain. Tapi Allah binasakan macam tu je dia. Dia tak ada dah. Sampai hancur semua. Bayangkan. Dan Allah binasa dengan apa? Dengan benda keras ke tak? Dengan gunung ke? Benda berat. Sebab dia kuat kan? Mesti hancur dengan benda keras tak? Allah hancur dengan apa? Benda halus je. Angin je. Kan? Itu pengajaran dia. Ni Arab Ba'idah. Yang kedua Arab Al-Aribah. Ni nama dia, ni Arab ni daripada Yaman. Ni Arab asli. Ni Arab asli yang tak campur lah. Kerja dia nomad, dia berpindah-pindah. Tapi tempat dia yang paling sinonim dekat Yaman. Ataupun nama tempat dia Qahtan. Nama dia disebut suku dia Qahtaniyah. Disebut Arab Qahtan. So itu Arab Qahtan ni antaranya Allah sebut dalam surah Sabah. Tempat yang ada nama dia apa ke nama? Apa tu? Empangan apa nama dia? Ma'arid tu kan? Ma'arid tu famous kan masa zaman tu. Yang telah pernah hancur, banjir besar berlaku lah. Kerana mereka ni. Dan surah Sabah tu cerita pasal kaum Arab yang ini. Dan kemudian Arab yang ketiga nama dia Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah ni Arab dia campur. Sebab tu nama dia Al-Adnaniyah. Siapakah Arab Musta'ribah ni? Daripada Adnaniyah. Adnaniyah ni adalah cucu kepada Ismail. Nabi Ismail ada 12 orang anak. Nabi Ismail ni pun ada 12 anak ni. Anak yang pertama dengan kedua je yang masih ada. Nama dia Kedar dengan Nabalut. 2 orang je. Anak satu dengan 2. Anak yang pertama pergi ke Madinah. Jadi suku antaranya Aus dan Khazraj tu. Bukan orang lain tu lah maknanya. Kan? Kemudian anak yang pertama yang stay dekat Mekah. Lagi 10 orang anak tu tak tahu kat mana. Berpencar di mana. Mungkin dah jauh-jauh dah perginya. Jadi ni 12 orang anak ni lah. Daripada anak-anak ni jadinya Arab daripada Musta'ribah. Arab sebenarnya campuran lah. Dia masukkan campuran ni adalah Nabi Ismail ni. Jadi dia punya susur utama lah. Dia punya apa mungkin? Dia punya jalur utama ni Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail dia banyak keturunan anak Arab. Dan Arab campuran ni terkenal dengan dia punya bahasa yang hebat. Lebih hebat daripada Arab ni. Nabi Ismail ni orang yang bijak. Budak bijak. Hebatlah. Itulah kisah keturunan macam mana boleh sinonim dengan Arab ni. Inilah dia. Dihantar dekat Mekah kan ni. Dihantarnya dekat Mekah. Bertempat dia di Mekah. Dan terkenal dengan apa Nabi Ismail ni? Zam-Zam. Punca sumber air kat situ. Orang Arab selama ni lalu tempat tu, dia orang tak ingin pun nak duduk situ. Faham? Tak ada pun dia lalu je. Tiba-tiba kerana Zam-Zam ni lah kan, ada penempatan kat situ. Punca dia siapa? Seorang yang nama-nama Ismail dan ibu dia. Lalu mereka diagungkan dan mereka kenal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah datang, mereka kenal ini ayah Nabi Ismail. Mereka ni anggap ini adalah sacred. Keluarga ni keluarga yang ada kemuliaan tersendiri. Itulah Allah muliakan mereka ni, keluarga ni. Sampailah sekarang kan. Hebat
Sebab itu dalam satu surah khas untuk mereka ni apa? Allah kata? Surah apa? Arab Adnanian, antaranya anak yang terkenal nama dia Quraisy. Yusuf bukan, Yusuf kat sini. Ni belum lagi ni. Quraisy. Kenapa ni nama dia Quraisy? Quraisy ni makna dia apa? Quraisy ni dia guna isim tasghir ni. Kalau isim dia asal dia kirshun. Kalau kirshun tu maknanya apa? Jerung. Ikan jerung. Kalau Quraisy anak jerung, maknanya apa? Dia ni hebat. Memanglah dia lah yang kembalikan balik hak orang Arab ni. Dirampas oleh orang lain kan? Masa tu dirampas. Dialah yang orang kata get back balik semua tu. Hebatlah Quraisy ni. Sebab tu nama dia ni dipanggil. Ni nama dia anak jerung orang panggil. Itu kisah dia. Hebat tak cerita orang Arab ni? Best lah kita ni sebenarnya. Kemudian ini sikit. Ni Quraisy. Ni dah salah satu kalau kita panggil. Nama dia Fihr. Kan? Dalam tu Fihr. Kalau dalam 20 nama tu daripada Nabi sampai ke Adnan ni ada nama Fihr antaranya. Ni Quraisy tu. Dialah yang mengembalikan balik tampuk pemerintahan kembali kepada keturunan anak cucu Nabi Ismail ni balik. Setelah dirampas oleh Arab yang ni. Dia rampas daripada luar dia datang, dia buat macam-macam lah. Kerana apa? Kerana kesalahan mereka juga. Anak ni, diorang ni bergaduh sama dia. Kan? Okey. Jadi ni Dhaifi Ibrahim ni kita cerita pasal Nabi Ibrahim sebab nama Nabi Ibrahim tu perkenalkan. Okey, kemudian Ishak ni pula ada siapa? Lepas dia Yaqub kan? Yaqub. Kemudian ada Yusuf. Ishak, Yaqub dan Yusuf. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Ini orang keturunan mana ni? Jadi Yaqub ni lah nama dia Israel. Ni Israel daripada sini nama Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel muncul dari mana? Sinilah Bani Israel. Faham sinilah Bani Israel muncul. 12. Nabi Yaqub ada berapa orang anak? 12 orang. Salah satu dia yang dari Nabi siapa? Yusuf. Nabi Ismail pun ada 12 anak juga. Akhirnya 12 orang anak ni, keturunan ni Bani Israel dengan Bani Ismail ni bertemu tak? Kat mana dia bertemu? Sebelum Nabi jadi Nabi, mereka ni bertemu tak keturunan ni sebenarnya? Bertemu kat mana? Madinah lah. Sebab tu orang Yahudi ni balik kat Madinah balik kan. Ditunggu Nabi daripada tanah Arab tu datang pula. Kat Madinah tu ada Aus dan Khazraj. Siapa? Anak cucu ni. Dia orang satu sebenarnya. Itulah kisahnya. Ustaz, masa orang lalu lalang kat Mekah tu, dia tahu ke sudah ada bekas Baitullah? Itu Nabi Ibrahim bawa itu serasa dia dapat mimpi. Ya. Jadi yang semula rumah Allah tu. Dia lah bagi tahu. Pelopor yang bagi tahu Nabi Ibrahim lah. Antaranya. Jadi orang yang lalu lalang sebelum tu, sebelum tu berlaku wallahu alam. Itu saya kena kaji lah. Tapi yang memperkenalkan itu Nabi Ibrahim. Dalam Quran, dalam surah Al-Hajj kan, Allah akhir surah Allah Allah suruh Nabi Ibrahim ni istiharkan. Macam mana? Tak tahu. Nabi Ibrahim bagi tahu je, laungan je. Semua orang tahu lepas tu. Jadi ya, pelopor Nabi Ibrahim. Sebab tu dia Abul Ya, sebab tu saya nak kenalkan apa ni, kata Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya sebab apa? Berapa banyak Nabi bawah dia? Kan? Sebab tu dia Abul Anbiya. Faham Okey. Jadi balik pada ayat kita. Surah 51 ayat 24. Okey, jadi adakah telah tahu oleh engkau, telah sampai oleh engkau, oleh ia kepada engkau, oleh kisah tetamu Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ni sangat tahu bila sebut Nabi Ibrahim siapa? Moyang dia yang dia bangga-banggakan. Yang orang Arab bukan Nabi Muhammad ni kan. Sejak dulu lagi orang Arab ni bangga dengan moyang mereka Nabi Ibrahim ni.
Jadi cerita tentang tetamu ini iaitu para malaikat. Tamu ni maksudnya para malaikat. Ada pendapat kata para malaikat ni Jibril dengan Mikail. Tapi tak berapa kuat lah. Wallahu ta'ala alam. Sebab tugas mereka ada masing-masing. Jibril tugas dia menyampaikan wahyu. Mikail turunkan rezeki kan. Turunkan tempat lah. Sumber lah yang Allah perintahkan. Wallahu ta'ala alam. Ada kata malaikat yang memang kerja dia apa? Hancurkan satu tempat, diutuskan untuk tu. Itu tujuan utama mereka turun lah. Jadi dia datang singgah kepada Nabi Ibrahim. Tengok terus ayat 25. Iz dakhalu. Kita terjemahkan. Iz. Ketika boleh. Ketika dakhalu. Terjemahkan apa dakhalu? Telah masuk oleh mereka. Telah masuk oleh mereka alaihi. Ke atasnya, iaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim masuk rumah, di depan rumah. Faqalu, lalu telah berkata oleh mereka salaman. Apa makna? Assalamualaikum. Salam mana? Assalamualaikum. Kemudian qala, telah berkata oleh Nabi Ibrahim, apa dia kata? Salamun qaumun kepada kaum lah. Salam juga ke atas kaum munkarun yang tidak dikenali. Munkar ni yang diingkari. Kita kata orang-orang yang tidak dikenali. Jadi tengok perkataan salaman dengan salamun ni pun para ulama kaji juga. Dekat sini pun Allah menampakkan Nabi Ibrahim punya adab yang baik lah. Sebab kan bila dalam Quran, dalam surah yang lain, dalam surah 4 ayat 86, Allah apa dia? Memang adab kita ni umat Islam bila bagi salam, orang bagi salam, jawab salam yang macam mana? Yang lebih baik kan? Tengok dulu. Surah 4 ayat 86. Adab salam ni. Allah perintah dalam ayat ni kan. Sebenarnya yang dah amalkan perintah ni siapa? Nabi Ibrahim lagi. Kan? Sebab tu dia juga Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, Khalilur Rahman. Nabi yang sama, amat mirip semua, hampir sama dengan Nabi Muhammad. Hampir semua sama. Sikit je beza dia. Dia tak dapat syafaatul uzma. Nabi Muhammad dapat mewakili semua. Itu je beza. Tapi dia tangga yang dalam syurga dia nombor dia yang teratas sekali kan. Nabi masa naik Mi'raj dia yang paling atas sekali. Nabi Ibrahim Jadi wa iza huyitum, apabila kamu ni disapa, diberi penghormatan bitahiyah, dengan penghormatan, satu penghormatan, ucap salam lah. Fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik daripadanya, au rudduha, ataupun kembalikan yang sesama, jangan kurang. Orang bagi assalamualaikum, waalaikumsalam, ataupun lebih baik waalaikumsalam warahmatullah, atau lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup, boleh lah. Ataupun apa lagi, begitulah kan. Itu adalah, tapi lemah sikit lah. Ada lemah. Jadi maknanya jawab yang lebih baik lah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi berdasarkan ayat ni, kita tengok balik tadi apa yang para ulama lihat tu, kehalusan mereka melihat ayat 25 ni. Jadi dilihat pada baris akhir, marfu' dengan mansub. Baik, marfu' tu maknanya takrim, kemuliaan kan. Baris dhammah tu baris menunjukkan ketinggian kalimah. Salamun Ibrahim dengan salaman malaikat. Malaikat bagi salam, Ibrahim bagi salam yang jauh lebih baik daripada para malaikat bagi salam. Itu diperhatikan kat situ. Dhammah kat belakang tu. Salaman kan, ni malaikat punya salam. Nabi Ibrahim salamun. Ini maknanya jauh lebih, Nabi Ibrahim bagi salam yang lebih tinggi.
Marfu', rafa', diangkat, lebih muliakan lagi tetamu yang hadir. Ini sifat Nabi Ibrahim. Sebab tu ini juga sifat apa? Yang Nabi ajar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kan? Dalam hadis Nabi ajar, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Ada tak Nabi kata dhaifahu ni tetamu yang dia kenal? Tak. Siapa saja yang bertamu dimuliakan. Ni sifat Nabi Ibrahim. Dia kenal tak tetamu ni? Bukan orang kampung dia pun. Kalau jiran dia ke, dia pernah jumpa ke kan, orang dalam kawasan dia dikenal, tapi ni memang dia tak kenal langsung siapa. Salamun qaumun munkarun. Kemudian lepas dia jawab, lepas dia mereka dipersilakan tamu dia duduk. Kemudian apa berlaku? Faragha. Jadi Nabi Ibrahim ni dia, lihat ni Nabi Ibrahim dia kenal tak suka-suka hati dia boleh macam ada khasyaf pelik-pelik yang melampau-lampau ke, ada tak? Ni Nabi Ibrahim ni malaikat yang datang ni, dan dia memang pernah selamat daripada api. Ni lepas ni kisah ni kita dia dah selamat daripada api dah. Ada tak tiba-tiba dia kenal, aku boleh baca dia ni malaikat ke? Tak ada. Siapa lebih hebat, Nabi Ibrahim ke kita ini? Ataupun Tok Bomoh mana-mana hari ni? Ada tak? Lebih hebat daripada Ibrahim? Tak ada. Jadi itu tengok kat situ. Jadi bukan tanda kebenaran tu dengan ukuran kat situ, tak. Boleh berlaku. Jadi Nabi Ibrahim tak kenal tetamu tersebut. Faragha. Kemudian faragha. Ragha ni maksudnya dia pergi dalam keadaan khifah. Dia pergi dalam keadaan tak nak langsung macam kita. Kalau kita apa orang kata, ragha ni maknanya masuk lah. Tapi dia macam ni, kalau kita tetamu datang, dah makan ke belum kan? Selalunya kalau tetamu jawab apa? Tak kenal pun, tiba belum makan, kami tunggu nak makan. Ada tak macam tu? Ke cakap dah makan? Mesti cakap dah makan, betul tak? Jadi kalau dia jawab macam tu maknanya apa? Kan? Dia dah potong lah. Tak, dia ni memang nak jamu tetamu langsung. Jadi dia tak nak buat cakap ucapan menyebabkan akhirnya dia tak berjaya nak jamu tetamu tu. Kalau dia cakap macam tu, nanti kata dah makan, kan? Jadi dia memang terus pergi senyap terus. Tu ragha tu. Faham Dia pergi tanpa, tak payah nak soal jawab apa-apa menyebabkan akhirnya tak boleh nak jamu apa. Jadi dia memang pergi terus apa? Tak ada pilihan apa, dia memang nak siapkan. Macam tu. Kita kadang tunggu dulu, dah makan belum? Makan saya nak. Itu memang tak nak bagi sebenarnya. Ini sikap dia. Itu maksud ragha tu. Jadi pergi dalam keadaan senyap-senyap. Faham diam-diam dia pergi. Pergi diam-diam. Ila ahli, kepada ahli siapa? Isteri je, Sarah. Faja'a bi'ijlin samin. Lalu dia bawa, telah datang oleh ia. Terus. Fa ni maknanya apa? Ni Pak Rahmat kata ni. Fa apa? Fa ni ataf juga. Ataf ni dia ada nama dia tertib kan, maratib. Tertib cepat, tengah-tengah ataupun sangat lambat. Kan? Fa, wa, summa contohnya. Kan? Summa ni lambat sangat. Fa ni maknanya segera. Jadi Ibrahim kata, apa dia bawa daging bi ijlin ni mana apa? Dengan ijlin anak lembu. Bukan bakar ibu lembu. Ijlin anak lembu. Jadi dia bawa seekor anak lembu samin yang gemuk. Anak lembu yang gemuk yang telah siap dimasak. Masak macam mana kakak? Sebab tu ulama kata ni masak yang paling cepat apa? Bakar. Lembu panggang. Paling cepat. Tak payah nak buat apa lah. Terus siap je kan. Tak payah nak kecil-kecil ke goreng ke nak buat apa macam, tak payah. Dia panggang terus. Nak cepat. Sebab dia tamu ni boleh lama-lama. Sebab tu dia buat ni cepat kerja dia. Pandai dia. Nabi Ibrahim ni pandai nak hidangkan. Kita jangan pula sibuk nak buat tom yam ke apa, tamu tu dah tidur dah tamu. Kan? Cepat dimasak dan sedap. Sedap macam mana sebab apa? Ijlin mana apa? Anak lembu ni umur 6 kan? Ke bawah lah kan? Berapa tahun Pak Zaku? Anak lembu. Yang lembut. Lepas tu senang masak, cepat masak.
Kalau lembu dah, orang kata ni dah apa, lama pula nak kena panggang kan. Cepat masak, cepat sekejap je dia buat dan dia terus. Bahkan daging yang paling sedap, yang paling lembut senang nak makan tu, itu up to orang lah kan. Tapi antaranya anak lembu ni mesti dah sedap, muda lagi, fresh kan. Jadi tu dia pilih yang terbaik dengan adab yang terbaik juga. Bermula daripada bukan pilih, bermula daripada tetamu tu dia nampak terus duduk, dia terus tak ada nak soal banyak lah. Begitu. Kemudian apa dia buat pula? Faqarrabahu ilaihim. Lalu qarraba ni apa? Mendekati. Lalu lepas dia bawa tu daging tu, segera juga dia buat apa? Qarraba ni menyuakan tetamu tu. Kita kalau mana senang, tetamu datang hidang, air makanlah, duduk je tengok kan. Sebab apa? Orang lain pun tak makan, betul tak? Ini dia memang nak hilangkan lantung rasa tu. Apa buat? Cikgu Zabidi datang apa? Hidangkan kat saya rasa segan tak? Oi, makan ni betul-betul nak bagi makan ni. Datang siap apa? Siap potong-potongkan daging kecil-kecil bagi mudah makan. Itu qarraba. Ini antaranya orang Arab gitu kan, dia suka kan. Dia akan bagi seorang-seorang pinggan ni. Ini kata banyaklah. Tanya ustaz-ustaz yang belajar kan, dia kata style orang Arab ni kadang-kadang dia macam tu. Dia bagi, lepas dia tengok pinggan dah kosong dia ambil lagi, letak lagi. Macam tu. Nak bagi makan betul-betul. Jamu betul-betul, jamu. Jadi faqarraba, dia suakan, dekatkan makanan tu. Macam tu. Ini juga kepada mereka qala, lalu dia tanya kepada tetamu tersebut, ala ta'kulun. Setelah dia kata tu, tetamu dia tengok je. Pelik juga. Ala ta'kulun maknanya apa? Tidakkah kamu hendak makan? Kenapa kamu tak makan? Kemudian dapat terjemahan ni? Cuba tengok balik. Ni dapat kan atas ni, ayat 25. Faragha tadi apa? Maka ragha telah masuk secara senyap-senyap lah, tanpa ni, kepada keluarganya, itu isterinya. Faja'a, lalu telah datang oleh ia dengan ijlin, anak lembu, saminin, yang gemuk. Anak lembu yang gemuk. Faja'a telah datang oleh ia. Faja'a telah datang oleh ia. Ini fi'il madhi kan. Ra ni. Fa tu maka. Betul. Maka. Lalu lantas. Lantas telah datang oleh ia dengan, boleh tambah dengan apa? Dengan membawa pun boleh. Kan? Bi ni makna zarfiyah, ma'a, bersama. Dia datang bersama dengan bawa. Tu bi ni bi makna ma'a, zarf. Ijlin samin, seekor anak lembu yang gemuk. Ragha ni pun fi'il madhi. Telah masuk oleh ia secara senyap-senyap lah. Macam tu. Kemudian faqarraba, lantas, sama tak lantas fa ni? Qarraba, telah mendekatkan ataupun menyuakan oleh ia akannya. Nya ni balik pada apa? Anak lembu tadi tu, daging itulah. Ilaihim, kepada mereka, ataupun mendekatkan oleh ia akannya, anak lembu tadi, kepada mereka. Qala, telah berkata oleh, siapa yang berkata ni? Nabi Ibrahim. Allah, adakah la? Tidak. Tak kuluna, kamu makan. Ataupun makna yang lain, dia kat sini terjemah silalah makan. Mafhum dia macam itulah. Makanlah. Tak nak makan ke? Makanlah. Kemudian fa'aujasa, ayat 28. Fa'aujasa, berapa jam? Lalu
Lalu aujasa. Apa makna aujasa? Aujasa ni takut juga makna dia. Aujasa ni fi'il telah takut oleh ia. Takut ni ada banyak makna. Saya ada buat satu kajian lah. Saya kumpulkan makna takut ni. Beberapa jenis makna. Jenis takut ni saya dapat ada 12 makna yang berbeza lah. Khauf, takut maknanya bimbang yang belum sampai. Khasyah, ini kerana terlalu, walaupun tak ada depan mata, takut sangat sebab sangat tahu benda ni bahaya. Khasyah, ini yang Allah perintah. Inilah sifat orang-orang beriman. Walaupun tak nampak lagi neraka tapi takut macam depan mata. Khasyah. Ataupun khusyuk juga daripada takut. Khusyuk ni tunduk, hina. Khusyuk ni apa? Tak nak, contoh macam terlalu memberi penghormatan kan. Lepas tu kita solat ni Nabi bagi tak pandang atas. Tak, larangan pandang kan. Sebab sujud khusyuk, nak khusyuk tu. Tunduk. Sebab tu tanda tak khusyuk apa? Dia tak ingat Allah sikit pun. Tu Allah kata nak orang munafik. Kan? Kurang. Kemudian takwa juga, makna takut yang memberi kesan kepada gerak-geri perbuatan. Hazar. Ni saya tak share ni. Hazar ni secara ringkas saya ni. Maksudnya takut juga. Takut yang melampau, bimbang. Contoh hazar ni dalam surah 2 ayat 19, takut bunyi peti kan, halilintar. Rauk ni juga takut. Ini dalam kisah surah 11 ayat 74. Ini semua berdasarkan makna-makna demikian. Aujasa ni dia. Aujasa ni dia takut tapi nampak macam biasa je. Tapi sebenarnya takut dalam. Faham? Fa'aujasa, bimbang. Takut yang disembunyikan. Ini adalah jenis takut yang setelah mendengar sesuatu yang menakutkan juga digunakan untuk rasa takut tetapi tidak ditunjukkan di luar, disimpan dalam hati sahaja. Jadi orang yang rasa takut itu akan simpan perasaan dalam hati dia, tidak menunjukkan pada mukanya. Tak ada nampak. Ini ada disebut, contohnya Nabi Musa pun ada juga. Kisah Nabi Musa ketika melihat ular tu. Tapi dia nak tunjuk masa tengah ni kan. Nabi Musa aujasa lah kena. Maksudnya apa? Kalau nampak penakut ni melemahkan kan. Ketika ini memang tengah berjuang bersama dengan Nabi Harun ni, 2 orang. Memang bimbang tapi apa? Simpan je, tak nampak. Demikian juga yang digambarkan dalam ayat ini. Allah guna kata takut aujasa. Maksudnya Nabi Ibrahim ni terkejut tengok tak makan ni, apa benda ni. Tapi tak nampak lagi. Faham Lalu fa'aujasa minhum khifah. Lalu dia rasa bimbang, takut, khawatirlah. Melihat keadaan tu dia tak makan. Qalu la takhaf. Lalu kata mereka, jadi kita terjemah apa ni? Fa'aujasa ni telah takut oleh ia je lah. Takut juga makna dia. Tapi cuma nak fahamkan makna takut tu tadi macam-macam. Nanti bagi dalam ni grup Fa'aujasa telah takut oleh ia minhum terhadap mereka, yakni para malaikat, khifah. Rasa cemas, dalam keadaan cemas, khifah. Sebab apa? Rasa macam kita kan, tetamu datang, kita pun layan main ni, tiba-tiba macam pelik. Tentang kita silap bawa masuk ni, perompak aku dah ada dalam rumah pula tu. Agak-agak macam mana kan? Bimbang. Jadi qalu, kata para malaikat ni apa? Telah berkata oleh mereka, la takhaf, jangan engkau cemas, jangan bimbang. Lalu terus mereka ni segera begitulah orang beriman ni. Sebab itu dalam Quran orang beriman ni kita kena buat apa bila dia beriman ni? Didik anak pun boleh tak kita buat, dia nak kita nak jadi baik kan? Kita nak larang dia tapi kita buat benda yang salah. Kita buat apa? Kita pergi takut-takutkan dia. Boleh tak macam tu? Kita kata jangan pergi sana, ada hantu. Elok ke tak elok? Tak elok. Itu merosakkan jiwa. Tak elok. Macam tu. Sama juga macam perangai ni, tengok. Ni bila orang beriman ni, orang yang Allah sayang, Allah bagi lama-lama tak rasa takut Nabi Ibrahim ni. Tak, terus segera bagi berita gembira terus kat dia. Segera bagi berita gembira. Wa basyaruhu bi ghulamin
alim. Apa makna dia? Dan basyaru telah memberi kabar gembira oleh mereka. Jadi sifat kita juga kena banyak. Kalau orang yang beriman ni kena banyakkan beri berita gembira. Fabasyiril ladzina amanu. Dan telah memberi kabar gembira oleh mereka akannya kepada Nabi Ibrahim ni bi ulamin, dengan ulam seorang anak alimin yang alim, seorang, iaitu Nabi Ishak. Ini Nabi Ishak. Sampai sini dulu lah nanti kita cerita bagaimana ekspresi isteri Nabi Ibrahim pula. Cumanya kita tengok Nabi Ishak ni ada dirakam dalam surah Hud, surah 11 ayat 60. Kita tengok ayat 69. Okay. Dalil dia, kenapa saya kata Nabi Ishak, dalil dia ayat surah Hud ayat 71 ni. Ni surah Hud ayat 71. Dibaca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar perbualan ni, berita gembira ni. Fadhahikat, lalu dia ketawa gelak. Fabasyarnaha, lalu kami berita, kerana apa? Mendengar kabar gembira kami tentangnya, kepadanya, dengan Ishak, iaitu seorang anak yang bernama Ishak. Dan setelah itu ada keturunan Nabi, anak ni lagi nama dia Ini berita gembira untuk mereka. Kenapa? Nabi Ibrahim ni memang sangat inginkan zuriat untuk meneruskan dakwah tauhid dia. Itulah sedikit hari ni sampai ayat 28 dulu lah. Kisah Nabi Ibrahim ni dia panjang lagi ni. Lepas ni sampai masuk kisah Nabi Lut. Jadi sampai 28, insya-Allah nanti kita sambung 29. Jadi antara kisah ni dia punya keterangan dia dalam surah Al-Hijr, surah 15, mula daripada ayat 51. Boleh ambil lah, boleh baca. Kisah yang sama ni Allah rakam dalam 3 surah ni, surah Az-Zariyat, surah Hud dan surah Al-Hijr. Jadi surah Az-Zariyat ni ayat berapa mula? Surah 51 ayat 24 dan seterusnya. Kemudian surah 15 ayat 51, surah Hud ayat 69. Ni ada kisah dia, boleh tengok keterangan dalam tu. Sebab dalam ni tak beritahu Nabi Ishak, dalam surah ni dia beritahu. Surah Hud tadi dia beritahu kan. Macam itulah. Ada keterangan dalam surah-surah yang lain. Jadi insya-Allah nanti kita sambung ayat 29 terjemahan dia. Dan sedikit mungkin gharib, makna yang gharib dalam ayat gharib bermakna dalam ayat ni insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.